Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati Tuan Haji Abdul Ghani dan seluruh jawatan kuasa pengurusan surau. Seterusnya hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung dan meneruskan majlis pengajian fiqh kita secara bulanan menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i rahimahullah. Dan bicara kita, fokus kita, tumpuan kita adalah berkenaan dengan hukum hakam salat, hadirin dan hadirat, berkenaan dengan hukum hakam salat. Dan perbahasan kita pada tengah hari ini kita akan menyambung berkenaan dengan perbahasan rukun salat, perbahasan rukun salat. Dan kita akan memasuki rukun salat yang ke-7, saya minta maaf, rukun salat yang ke-8, hadirin dan hadirat, pada tengah hari ini. Kata penulis kitab, iaitu al-julusu bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Sebagaimana yang kita maklum bahawasanya duduk di antara dua sujud ni adalah perbuatan, iaitu perbuatan anggota badan. Dan ia termasuk sebahagian daripada rukun-rukun fi'li, rukun-rukun fi'li, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai al-arkanu al-fi'liyah, rukun-rukun fi'li, rukun perbuatan. Sebagaimana yang tuan-tuan pernah saya maklumkan sebelum ini, rukun terbahagi kepada tiga yang utama. Ada rukun hati, namanya rukun qalbi, dan ada rukun lidah, namanya rukun qawli, dan ada rukun perbuatan, namanya rukun fi'li. Dan salah satu daripada rukun fi'li, yang mana rukun fi'li ini adalah rukun terbanyak dalam salat. Rukun paling banyak dalam salat ialah rukun perbuatan. Kerana rukun qalbi hanya ada satu saja, iaitu niat. Manakala rukun qawli, rukun perkataan, hanya ada 5, iaitu takbiratul ihram, bacaan surah Al-Fatihah, bacaan tasyahud akhir, selawat atas Nabi pada tasyahud akhir, dan salam yang pertama. Itu je. Manakala selain daripada itu, semuanya adalah rukun fi'li, rukun perbuatan. Yang pertama sekali, berdiri tegak. Yang kedua, rukuk berserta tamakninah. Yang ketiga, i'tidal berserta tamakninah. Yang keempat, 2 kali sujud berserta tamakninah. Dan yang kelima kita nak masuk pada tengah hari ini, iaitu duduk di antara dua sujud, hadirin dan hadirat. Manakala yang keenam ialah duduk tahiyat akhir, dan yang ketujuh ialah tertib. Yang tu kita belum masuk lagi. Jadi kita nak masuk kepada rukun yang ke-8 secara keseluruhan, iaitu al-julusu bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Kata penulis kitab, hadirin dan hadirat, wa yajibu an yakuna zalika fi kulli raka'ah, dan duduk di antara dua sujud hukumnya adalah wajib dilakukan pada setiap rakaat solat. Jadi kalau solat tu ada 2 rakaat, kedua-dua rakaat wajib duduk antara dua sujud, seperti solat subuh dan juga keseluruhan solat sunat yang bentuknya ataupun rakaatnya ada 2. Yang kedua ialah kalau solat tu ada 3 rakaat, maka tiap-tiap rakaat wajib untuk kita duduk antara dua sujud, seperti solat maghrib, hadirin dan hadirat.
Ataupun solat witir yang dilakukan dengan 3 rakaat 2 salam. Ada juga begitu, atau 3 rakaat 1 salam. Yang lebih tepat 3 rakaat 1 salam untuk saya maksudkan dalam situasi ini. Jadi setiap rakaat tu ada dia punya duduk antara 2 sujud. Dan yang ketiga, kalau solat tu adalah solat 4 rakaat seperti Zuhur, Asar dan Isyak, maka ketiga-tiganya wajib untuk setiap rakaat ada duduk antara 2 sujud. Berapa kali keseluruhannya? 4 kali dalam solat yang 3 tadi. Kalau dalam solat subuh ada 2 kali duduk antara 2 sujud. Kalau solat maghrib ada 3 kali duduk antara 2 sujud. Dalilu zalik, dalil yang mewajibkan kita duduk antara 2 sujud ni, maknanya sujud yang pertama, kemudian duduk. Sujud kali yang kedua, kemudian bangun rakaat yang seterusnya. Yang tu dalil yang mewajibkannya ialah hadis Nabi SAW, yang mana Nabi kata, qauluhu fil hadis sabiq, summa rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian setelah kamu bersujud buat kali yang pertama, bangunlah kamu sehingga kamu tenang dalam keadaan duduk. Bangun tu maknanya bangun daripada sujud. Sehingga kamu tenang dalam keadaan duduk tu maknanya bangun bukan qiyam, bukan berdiri, tapi bangun tu duduk. Maknanya kita sujud dan kita duduk. Maknanya kita bangun daripada sujud dalam keadaan duduk. Dan Nabi kata hatta tatma'in, sehingga kamu tenang. Dan apabila Nabi menyebut hatta tatma'in, itulah dia yang merujuk kepada at-tuma'ninah yang kita sebutkan sebagai tama'ninah itu, iaitu sukunul a'dha'i ba'dal harakah, tenangnya anggota tubuh setelah melakukan pergerakan. Apa dia pergerakan tadi? Tadi adalah sujud. Jadi bila dia bangun daripada sujud, kan ada pergerakan anggota badan. Jadi dia kena tenang dalam keadaan duduk. Itulah dianya duduk di antara 2 sujud berserta tamakninah. Itulah dia punya sebutan dia, berserta tamakninah. Syurutuhu, dan syarat-syarat sah duduk antara 2 sujud. Kita kata duduk antara 2 sujud ni rukun. Tapi setiap rukun dia ada syarat sah dia. Kalau mana tidak sahnya syarat tersebut atau tidak ditepati syarat tersebut, maka rukun itu tidak sah. Apabila rukun itu tidak sah, implikasinya apa? Solat tidak sah. Hadirin dan hadirat, solat tidak sah. Jadi semua yang kita bahas ni adalah kaedah-kaedah. Jadi bila kita faham kaedah, mudah untuk kita faham permasalahan. Jadi syarat-syarat sah untuk kita duduk antara 2 sujud ni, kata penulis kitab, yushtaratu li sihhatihi mura'atul umur at-taliyah. Disyaratkan untuk kita menjadikan duduk antara 2 sujud ini sebagai sah, kita meraihkan beberapa perkara berikut. Kita kena raihkan beberapa perkara berikut. Kena tu maknanya wajib raihkan, sebab ni syarat sah. Ni bukannya syarat sempurna, ni syarat sah. Kalau syarat sah ni maknanya wajib diraihkan. Dekat sini disebut ada 3, hadirin dan hadirat. Yang pertama, ayyaqsida bijulusihi ibadah. Dia duduk antara 2 sujud tu, dia kena niat dalam hatinya perbuatan tersebut, duduk tersebut adalah ibadat kerana Allah. Sebab duduk ni sekarang pun tuan-tuan duduk. Tapi adakah ini maksudnya kita sedang duduk solat? Tak. Sekarang ni kita duduk tengah dengar ceramah. Ada orang duduk tidur sebagai contoh begitu. Ada orang duduk bersantai, ada juga macam tu. Jadi kita kata duduk ni sebenarnya suatu perbuatan yang boleh dibezakan antara adat dengan ibadat. Kadang-kadang dia jadi adat, macam kita duduk sekarang ni saja duduk adat. Dan kadang-kadang dia jadi ibadat. Jadi kalau kita duduk antara 2 sujud, maka kita kena niat ibadat. Sebab itu kalau tuan-tuan masih ingat pada perbahasan niat dulu, saya kata niat ni dia ada dua fungsi. Dia ada 2 fungsi dia. Fungsi niat yang dinamakan sebagai fungsi niat, yang pertama sekali adalah untuk membezakan antara adat dengan ibadat. Membezakan antara adat dengan ibadat. Contoh, kita masuk dalam masjid dan kita duduk. Duduk dalam masjid itu boleh jadi adat dan boleh jadi ibadat. Macam mana nak jadikan duduk tu ibadat? Bila ada niat. Bila ada niat baru jadi ibadat. Itulah yang dinamakan sebagai niat i'tikaf, hadirin dan hadirat. Macam kita masuk dalam masjid, kita pun disunatkan melafazkan niat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat i'tikaf. I'tikaf tu duduk lah.
I'tikaf tu dalam bahasa Arab, terjemah bahasa Melayu, duduklah. Sahaja aku duduk menetap dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau tak ada niat tu, maka duduk dia adat, tak dapat pahala apa pun kalau tak ada niat. Tapi bila dia tambah niat i'tikaf, maka duduk dia bukan jadi adat, duduk dia dikira ibadat. Bila ibadat dapat pahala. Macam tu juga kalau contohnya kita ambil wudu. Ambil wudu ada tak basuh muka? Ada basuh muka. Kita bangun tidur, basuh muka tak? Basuh muka. Tapi apa beza basuh muka bangun tidur dengan basuh muka masa ambil wudu? Basuh muka bangun tidur tu adat. Memang jadi kebiasaan orang, bila dia bangun tidur dia basuh muka, nak bagi segar mata, nak bagi segar muka, nak hilangkan rasa mengantuk. Itu adat, tak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau dia bangun tidur, dia ambil wudu, dan dalam wudu ada basuh muka, dapat pahala. Macam kita sebelum tidur sebagai contoh, biasa menjadi kebiasaan orang sebelum tidur dia pergi basuh kaki. Contohnya, dalam ambil wudu ada tak basuh kaki? Ada juga basuh kaki. Jadi kalau dia semata basuh kaki, yang itu dikira adat. Tapi kalau dia pergi ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, yang tu ibadat, yang tu dapat pahala. Hadirin dah hadirat. Macam tu juga dengan mandi. Mandi ni adat, hukum asalnya adalah adat. Tapi boleh tak mandi menjadi ibadat? Jawapannya ya. Apabila kita niat mandi dengan niat yang ibadat, maka dia dapat pahala ibadat. Macam contoh hari Jumaat. Ada orang dia mandi pada hari Jumaat. Sebab apa dia mandi? Mandi tu adat dia. Memang hari-hari dia mandi. Isnin pun dia mandi, Selasa mandi, Rabu mandi, Khamis mandi, Jumaat mandi. Yang tu namanya mandi adat. Dapat pahala tak mandi adat? Tak dapat apa-apa. Hadirin dan hadirat. Benda adat ni tak dapat apa. Sebab benda tu adat ni maknanya kebiasaan kita. Menjadi kebiasaan kita hari-hari kita basuh muka. Menjadi kebiasaan kita hari-hari basuh kaki. Menjadi kebiasaan kita hari-hari mandi. Tapi kawan ni dia mandi pada hari Jumaat dengan niat mandi Jumaat. Dia dapat pahala tak? Dapat pahala sunat. Hadirin dan hadirat. Kerana mandi Jumaat tu memang dituntut di sisi syarak. Kerana ada beberapa riwayat yang menuntut seseorang itu untuk mandi pada hari Jumaat. Lebih-lebih lagi apabila dia telah ingin hadir ke masjid untuk solat Jumaat. Lagilah dia, kalau dia mandi pada waktu itu, lagi besar pahala dia. Hadirin dan hadirat. Manakala fungsi niat yang kedua adalah untuk membezakan antara ibadat dengan ibadat yang lain. Contoh, solat qabliyah subuh dengan solat fardu subuh. Rakaat dua, masing-masing dua. Qabliyah subuh 2 rakaat, fardu subuh 2 rakaat. Tapi apa yang membezakannya? Yang membezakannya adalah niat. Satu tu wajib, satu tu sunat. Betul tak? Hadirin dan hadirat. Dari sudut rakaat sama, bacaan pun sama. Tapi yang membezakan antara keduanya adalah niat. Jadi niat ni fungsi dia bukan semata nak bezakan antara adat dengan ibadat. Fungsi niat juga adalah membezakan satu ibadat dengan ibadat yang lain. Contoh puasa. Kalau kita puasa pada hari Isnin macam hari ni, apa beza puasa Isnin dengan puasa Ramadan? Kan sama je. Puasa Isnin daripada subuh ke maghrib. Puasa Ramadan pun daripada subuh ke maghrib. Cuma sekarang seronok sikit lah sebab sekarang maghrib masuk awal. Bulan Ramadan lagi maghrib masuk 7.30. Jadi kita kata tak boleh ke Ramadan sekarang contohnya. Pukul 6.59 dah masuk waktu, 6.58 dah masuk. Kan seronok sikit buka puasa. Tapi nak buat macam mana? Wajib puasa dalam bulan Ramadan. Bukan bulan ni bulan tak wajib puasa. Sunat. Hadirin dah hadirat. Tapi kita nak katakan perbezaan antara puasa Isnin dengan puasa Ramadan, jawapannya apa? Niat. Kalau ikut kepada kaifiat tata cara sama je. Puasa wajib dengan puasa sunat ni, dia bersudut bentuk dan sifatnya sama sahaja. Tapi yang membezakan antara keduanya adalah niat. Jadi kalau kita duduk antara dua sujud, syarat sah yang pertama adalah duduk tu mesti kena niat ibadat. Bukannya niatnya adat. Mesti kena niat ibadat. Wala yahmiluhu alaihi syai'un akhar ka khaufin wa nahwih. Dan seseorang itu tidaklah dia duduk di antara dua sujud dengan sebab-sebab yang lain. Seperti kata penulis kitab, seperti dia takut. Kalau tiba-tiba dia takut, dia duduk antara dua sujud dengan niat ketakutan ataupun dalam keadaan takut. Tak, kita mesti niat ibadat. Hadirin dan hadirat. Itu adalah syarat sah yang pertama. Syarat sah yang kedua, di sini penting. Di sini saya sebut, hadirin dan hadirat. Dan ini ada kaitan dengan soalan-soalan daripada beberapa jemaah kita lah. Bahasanya jemaah lah kan. Hadirin dan hadirat. Ada beberapa persoalan yang ditanyakan, tapi saya akan ulas sebentar nanti. Alla yutawwilahu tatwilan fahishan bihaisu yazidu ala muddati aqalli tashahhud. Syarat sah duduk antara dua sujud, seseorang itu tidak memanjangkan duduk antara dua sujud.
Maksudnya dia tidak melamakan tempoh masa dia duduk antara dua sujud tu dengan tempoh masa yang begitu panjang. Fahish. Fahish ni maknanya dia ada dalam situasi yang sangat panjang dan lama sungguh. Dari sudut berapa lama kadar panjang dan berapa lama kadar lama tu, dia kata lebih daripada tempoh aqal tasyahud. Seringkas tasyahud. Kalau lebih daripada itu, tak boleh, hadirin dan hadirat. Tidak sah dia punya duduk antara dua sujud. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i menganggap batal solat orang yang kalau dia duduk antara dua sujud ni lama. Saya pernah sebut isu ni pada perbahasan i'tidal dulu. Saya kata dalam solat kita ni ada yang dinamakan sebagai rukun panjang dan ada yang dinamakan sebagai rukun pendek. Rukun pendek dalam solat ni hanya ada dua je, iaitu i'tidal dan duduk di antara dua sujud yang kita sedang bahas ni. I'tidal tu bangun daripada rokok sebelum kita sujud, dan duduk di antara dua sujud ni adalah tempoh masa kita nak sujud kali yang kedua tu. Bangun daripada sujud yang pertama, nak pergi kepada sujud yang kedua, dia berhajat kepada duduk antara dua sujud. Jadi kedua-dua ni sahajalah rukun pendek. Jadi rukun pendek ni antara syaratnya tak boleh lama-lama. Dan berapa lama yang tak boleh lama-lama tu, iaitu kalau melebihi tempoh tasyahud yang paling pendek. Apa dia bacaan tasyahud yang paling pendek begini? Tasyahud ni ada 4. Bila cukup 4 ni, cukuplah tasyahud. Jika tak cukup, maka tak cukup. Hadirin dan hadirat. Apa dia yang 4 tu? Yang pertama, dia mesti ada tahiyat kepada Allah. Lafaznya akan jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yang kedua, dia kena ada salam kepada Nabi dan para salihin. Lafaz dia akan jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu maksudnya yang kedua salam kepada Nabi sahaja. Dan yang ketiga maksud saya baru salam kepada para salihin tu, dan juga kepada diri kita lah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maknanya yang pertama dalam tasyahud, dia mesti ada puji Allah, at-tahiyatulillah tu. Yang kedua kena ada salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan yang ketiga kena ada salam kepada diri kita dan orang-orang saleh. Lafaz dia apa dia? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan yang keempat ada dua kalimah syahadah. Lafaz dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah yang dinamakan sebagai aqallut tasyahud, tasyahud yang paling singkat. Jadi maksudnya kita duduk antara dua sujud, tempohnya tak boleh lebih lama daripada bacaan yang tadi tu. Tak boleh lebih lama daripada bacaan yang 4 tadi tu. Jadi apa soalan yang ditanyakan kepada saya yang ada kaitan dengan isu ini, hadirin dan hadirat? Saya nak cek balik soalan daripada yang disampaikan oleh Haji Rani tadi. Okey, soalan yang pertama. Soalan yang pertama ni sebenarnya bukan bulan lepas, 2 bulan lepas. Betul tak, Haji? Ni soalan daripada 2 bulan yang lepas. Ada jemaah kita, tapi saya dapat soalan ni ataupun saya perasan soalan ni bila ceramah dah habis. Bila ceramah dah habis baru saya perasan macam mana saya nak jawab. Jadi bulan lepas pun tak dibangkitkan. Bulan lepas pun saya tak jawab. Lepas daripada tu baru saya dapat makluman yang ada beberapa lagi persoalan. Jadi saya ingat bulan ni lah saya jawab. Hadirin dan hadirat. Dia kata ustaz tadi ada bincangkan i'tidal tidak boleh terlalu lama. Ini sebagaimana qiyam di dalam solat. Soalan, bagaimana kami hendak fahamkan hadis Muslim, maknanya hadis riwayat Imam Muslim yang menceritakan panjang tempoh i'tidal Rasulullah lebih kurang sama dengan qiyam dan rukuk seperti di bawah. Maka dia kongsikanlah hadis tu. Tak tahulah siapa jemaah ni, tapi hebat juga dia boleh kongsikan hadis ni. Kata Haji Rani kot. Jadi soalan dia, an Huzaifah qal, daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zata lailah. Aku pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Jadi saya tanya kepada tuan-tuan, salat malam ni salat apa? Sunat ke salat wajib? Salat sunat, betul tak? Okey, jadi ini merujuk kepada tahajud. Hadirin dan hadirat, itu salat sunat tahajud. Faftataha al-Baqarah. Maknanya Nabi memulakan salat tu selepas baca Al-Fatihah, Nabi memulakan dengan bacaan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni Nabi baca sehingga selesai. Ada sebanyak 286 ayat, surah paling panjang dalam Quran.
Fakultu, lalu aku ni kata, yarqa'u indal mi'ah. Nabi akan rukuk bila Nabi selesai bacaan ayat yang ke-100 daripada Al-Baqarah. Summa madha. Kemudian Nabi tak rukuk pun, Nabi terus sambung lagi bacaan ayat yang ke-101 dan sampai ke atas. Fakultu yusalli biha fi raka'ah. Lalu aku kata dalam, tapi kata tu dekat mana? Kata dalam hati lah. Maknanya Abu Huzaifah dia kata, aku rasa Nabi akan sambung sampai satu rakaat ni kot, keseluruhan surah Baqarah. Nabi pun sambung. Kemudian Nabi SAW membaca pula surah Ali Imran. Hadirin dah hadirat, maknanya Nabi tak rokok bila selesai baca surah Al-Baqarah 286 ayat tu. Nabi tidak rokok, Nabi sambung pula baca surah Ali Imran. Setelah, dan Ali Imran ada 200 ayat. Surah Ali Imran ada 200 ayat. Jadi setelah selesai, dia pun kata, oh Nabi habis Ali Imran ni Nabi akan rokok. Tak rokok juga, Nabi sambung pula bacaan surah An-Nisa. Hadirin dah hadirat, Al-Fatihah surah pertama, Al-Baqarah surah yang kedua, Ali Imran surah yang ketiga, dan An-Nisa adalah surah yang keempat dalam Quran. Dan Nabi baca surah An-Nisa tu sampai habis. Dan surah An-Nisa ada 176 ayat. Hadirin dah hadirat, jadi tuan-tuan bayangkan, Al-Baqarah 286 campur dengan Ali Imran 200 ayat, dah 486. 486 campur dengan 176 ada lebih kurang 662 ayat. Hadirin dah, 662 ayat. Tuan-tuan mampu 662 ayat dalam satu rakaat. Lepas habis baru Nabi rokok. Kita tak payah 662, 66 saja ayat. Apa jadi pada jemaah kita? Tolak dua belakang tu. Tolak dua belakang tu jadi 66. Cuba kalau imam solat maghrib dia baca 66 ayat, apa jadi pada jemaah? Saya rasa ada pesta batuk belakang tu. Hadirin dah. Kan tahu pesta batuk? Maknanya imam faham lah tu. Jadilah tu lama sangat. Jadi itu adalah isyarat kita tak mampu. Tapi itulah yang berlaku kepada Huzaifah ibn al-Yaman. Maknanya Nabi solat lama dengan dia, kemudian setelah itu barulah Nabi rukuk. Maka kata Huzaifah di sini, rukuk Nabi sama lamanya dengan qiyam Nabi. Setelah itu barulah Nabi kata sami Allahu liman hamidah, namanya Nabi i'tidal. Qama tawilan qariban mimma raka', dan baginda berdiri i'tidal tu dalam tempoh masa yang lama, hampir sama dengan masa Nabi qiyam. Kalau baca 662 ayat berapa lama, itulah tempoh hampir lama Nabi i'tidal. Jadi soalan ni macam mana dia nak faham? Tadi ustaz kata tak sah solat. Begitu. Jadi saya jawab mudah saja, hadirin dah hadirat. Kita kena bezakan antara solat fardu dengan solat sunat. Di sini dibezakan. Solat sunat ni diberi keluasan sebenarnya. Pada solat sunat diberi keluasan. Lebih-lebih lagi solat tahajud. Solat tahajud nak tidaklah berapa lama sekalipun tak ada masalah. Nak duduk antara dua sujud berapa lama sekalipun tidak ada masalah. Tetapi untuk solat fardu tidak boleh. Kerana itu kita bezakan. Di sini namanya perincian, kita tafsil bahawasanya ada beza antara solat fardu dan solat sunat. Saya tanya tuan-tuan, untuk solat fardu kita boleh ke batalkan solat tanpa sebab? Solat fardu? Jawapannya tak boleh. Kalau ada orang bagi salam kepada kita, kita tak boleh batalkan sebab kita sedang sembahyang. Kalau ada orang panggil kita, ibu bapa kita panggil kita, kita tak boleh menyahut sebab, kecuali kalau solat sunat. Kalau solat sunat, hadirin dan hadirat, kalau orang panggil kita, mak ayah kita panggil, boleh sahaja kita berhentikan solat tersebut dan kita menyahut panggilan ibu bapa kita. Boleh sahaja dari sudut hukum. Sebab itu ada beza antara solat fardu dengan solat sunat. Solat sunat ni biasanya dia diberikan keluasan, keringanan, kemaafan. Sebab itu ada satu kaedah yang saya ingat saya belajar dahulu masa di universiti dahulu. Kaedah tu menyebut yughtafaru fil nawafil ma la yughtafar fil faraid. Dimaafkan dalam ibadat-ibadat sunat sesuatu yang tidak dimaafkan dalam solat ibadat-ibadat fardu. Maknanya kalau contohnya dalam solat sunat, kalau kita banyak bergerak pun sebenarnya tak ada masalah, sembahyang sunat. Tapi kalau sembahyang fardu tak boleh. Hadirin dah ada. Sembahyang fardu ni kena proper, kena betul-betul dan kena bersungguh. Tapi kalau sembahyang sunat, boleh tak kita sembahyang sunat duduk? Boleh, tak ada masalah walaupun kita tak ada keuzuran pun. Tapi kalau kita ni sihat, sembahyang fardu duduk boleh tak? Tak boleh. Orang yang sihat tapi dia nak solat fardu dalam keadaan duduk, tak boleh. Tak sah solat dia sebab dia sihat.
Tapi kalau orang yang sihat, dia nak solat sunat, qabliyah ke, ba'diyah ke, tahiyatul masjid ke, solat tarawih ke, dia nak buat tarawih duduk, silakan. Cuma kadang-kadang orang kita tak buat sebab apa? Sebab segan. Pasal apa tak segan? Kita umur 26, sembahyang duduk, sembahyang tarawih contohnya. Orang sebelah tu umur 86, sembahyang berdiri. Jadi tak ada rasa malu ke hadirin dan hadirat? Jadi dalam situasi tersebut, maka kita kata ibadat-ibadat sunat ni diberikan keringanan. Jadi kalau soalan tu macam mana kami nak memahami hadis ni, tuan-tuan kena faham. Hadis tu adalah Nabi solat sunat. Dan solat malam memang dituntut lama. Adapun dalam ibadat fardu, ini dimaksudkan dalam ibadat fardu, kita tak boleh memanjangkan dua rukun pendek. Inilah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dan berapa lama kita tak boleh panjangkan dua rukun pendek itu jika melebihi tasyahud yang paling singkat sekali, yang saya telah sebutkan sebentar tadi. Bismillah. Dan syarat yang ketiga daripada syarat duduk antara dua sujud. Selepas saya sebutkan syarat ni, saya nak jawab 2-3 soalan lagi yang ditanyakan. Dan syarat yang ketiga ialah at-tuma'ninatu bimiqdari tasbihatin alal aqal. Wajib tamakninah dengan kadar masa sekurang-kurangnya 1 kali tasbih. Sekurang-kurangnya 1 kali tasbih. Dia tak ada saat. Dia kira ikut 1 kali tasbih berapa lama orang sebut. Macam subhanallah. Okey. Jadi sekurang-kurangnya kita duduk antara dua sujud tu dengan kadar bacaan subhanallah. Tapi orang kita kalau dia duduk antara dua sujud, kan dia baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lebih dah tu daripada tasbih tu. Maknanya lebih dah cukup sangat dah tu tamakninahnya. Tak payah risau hadirin hadirat. Dia masalahnya orang kita duduk terus sujud. Yang tu memang macam ayam patuk gandung tu. Ayam patuk makanan tu maksud saya. Jadi yang tu laju-laju. Yang tu tak boleh. Itu tak ada tamakninah. Jadi kita kata duduk antara dua sujud adalah rukun solat. Dan untuk menjadikan rukun ini sah, dia ada syarat sah dia. Dan syarat sah duduk antara dua sujud ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama, ketika kita duduk, jangan ada niat lain kecuali ibadat. Niat tu mesti untuk ibadat saja. Yang kedua, kata penulis kitab, jangan kita lama-lamakan duduk antara dua sujud. Dengan tempoh lama yang begitu lama. Sehingga kata penulis kitab di sini, jika melebihi seringkas-ringkas bacaan tasyahud, sependek-pendek bacaan tasyahud, yang mencakupi 4 tadi, yang saya katakan tadi, at-tahiyyatu lillah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin, Syahadu an la ilaha illallah, Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya cukup kita duduk antara dua sujud ni, baca je Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, terus sujud kali yang kedua. Tak payah lama-lama, kerana itu bukan tujuan. Tujuannya adalah sujud 2 kali. Itu je tujuan dia. Tapi macam mana nak sujud 2 kali kalau tak dipisahkan di tengah-tengah tu dengan duduk antara dua sujud? Tujuannya adalah berdiri tegak, saya minta maaf, tujuannya adalah rokok dan sujud. Tapi macam mana kita daripada rokok nak sujud kalau kita tak iktidal dulu? Cuba tuan-tuan buat rokok dan terus sujud. Susah. Jadi biasanya kita kena bangun dulu, Sami Allahu liman hamidah, baru mudah nak sujud. Jadi iktidal ni sebenarnya bukannya tujuan utama pun. Begitu juga duduk antara dua sujud bukan tujuan utama, tapi kedua-duanya adalah rukun solat. Kedua-duanya adalah rukun solat. Jadi ini adalah syarat sah bagi duduk antara dua sujud. Dan saya katakan sebentar tadi, saya nak sambung menjawab ada 2-3 soalan lagi hadirin dan hadirat. Kita dah selesai tadi soalan yang pertama tentang isu iktidal lama tu. Kita kata yang membatalkan solat ialah merujuk kepada solat fardu. Adapun solat sunat tidak ada masalah. Solat sunat ni ada banyak keluasan, ada banyak keringanan. Sebab itu para ulama kita bahas, kalau kita nak solat sunat sambil kita pegang Quran, boleh. Macam tuan-tuan tengok dekat Mekah, orang semayang tarawih kan, ada yang puak-puak ni pegang Quran kan. Kalau tuan-tuan tengok, pegang Quran. Dia jadi makmum, tapi dia nak tengok juga. Dia tak payah pergi jauh, pergi masjid wilayah pun kita jumpa masa tarawih, ada je ramai jemaah yang tengok Quran. Tapi tengok Quran biarlah pegang Quran. Betul ni pegang handphone. Memanglah dalam handphone tak ada aplikasi Quran, tapi sekali lagi dia layan TikTok lah. Sekali lagi dia layan, sekali kalau dia pegang begini okey lagi, dia pegang begini main game lah hadirin hadirat. Tengah sembahyang tarawih apa cerita?
Jadi sebab tu kita kata elakkanlah kalau untuk solat sunat pun kita nak pegang handphone. Tapi pegang mushaf ni tak ada masalah. Ada jemaah saya tengok pegang mushaf Quran masa sembahyang tarawih di masjid wilayah lah, saya jumpanya biasanya gitu sebab imam dia baca panjang. Imam dia memang baca 30 juz Quran sepanjang Ramadan. Hadirin Syekh Abdul Rahman Dusuki tu, hafizahullah wa ra'ah. Jadi itu adalah soalan yang pertama. Yang tu kita dah selesai. Soalan yang kedua, apakah hukum sujud syukur di atas padang atau di mana-mana tempat? Yang ini biasa berlaku oleh pemain bola. Tak kira lah dia pemain bola peringkat apa pun. Kadang-kadang kita tengok dia main bola peringkat sekolah kebangsaan je. Tapi kalau dia dapat skor gol tu, dia bersujud syukur. Dia pun ingat dia Ronaldo dan Messi pula, hadirin. Jadi kita kata, dari sudut hukumnya kita bahas beginilah. Sujud syukur ni memang dia adalah satu sujud yang disyariatkan. Satu sujud yang disyariatkan. Kalau tuan-tuan perhalusi, ada 4 sujud yang agama kita syariatkan. Ada 4 sujud. Yang pertama ialah sujud solat, yang kita dah bahaskan pada minggu yang lepas ataupun pada bulan yang lepas. Yalah, pada minggu lepas lah. Kita bahas tentang sujud, 2 kali sujud. Kalau tuan-tuan masih ingat pada majlis kita pada minggu yang lepas. Sujud yang kedua ialah sujud syukur. Sujud syukur. Sujud yang ketiga ialah sujud sajadah. Sujud sajadah ni nama lainnya ialah sujud tilawah. Dan nama lainnya lagi ialah sujud Quran. Jadi ada 3 nama dia. Sujud sajadah, sujud tilawah dan sujud Quran. Sujud yang dilakukan ketika kita membaca ayat-ayat sajadah. Contoh dalam surah Al-Sajadah tu kan ada ayat yang ke-15 tu. Kalau kita buka mushaf Quran, kita akan nampak alamat tu macam alamat sujud tu. Tempat sujud. Maknanya sunat bila kita sampai kepada ayat tu, sunat untuk kita sujud. Dan sujud yang keempat disebut sebagai sujud sahwi. Hadirin dan hadirat, disebut sebagai sujud sahwi. Daripada 4 jenis sujud ni, ada satu je yang wajib, iaitu sujud solat. Iaitu sujud solat. Adapun sujud yang lain semuanya sunat. Sujud syukur sunat, sujud sajadah sunat, sujud sahwi sunat. Hadirin dan hadirat, maknanya ada satu sahaja hukum yang wajib, iaitu sujud solat. Sebanyak 2 kali sujud dalam setiap kali rakaat salat. Sujud syukur ni ada tak dalil dia? Kita kata ada dalil dia. Ada riwayat yang menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu amrun surur au busyira bih kharra sajidan syakiran lillah. Terjemahan dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada baginda peristiwa atau perkara yang menggembirakan, atau busyira bih, Nabi diberikan berita gembira, kharra sajidan, Nabi akan segera sujud, syakiran lillah, dan Nabi sujud tu nak menzahirkan syukur kepada Allah, menzahirkan syukur kepada Allah. Dan para ulama kita mengatakan, apakah situasi yang menuntut kita sujud syukur? Ada beberapa situasi yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Tapi 2 yang utama adalah, yang pertama apabila kita mendapat nikmat. Apabila kita mendapat nikmat. Tapi nikmat yang bagaimana? Di sini. Bukan semua nikmat menuntut kita sujud syukur. Macam contoh, kita dapat nikmat udara. Takkan hari-hari nak sujud syukur sebab udara dapat setiap masa. Kita dapat nikmat cahaya matahari elok. Takkan hari-hari nak sujud syukur sebab cahaya matahari. Kita dapat nikmat ada rumah, takkan hari-hari nak sujud syukur? Tak, itu tidak dituntut, hadirin dan hadirat. Tapi sujud syukur ni maksudnya kalau kita dapat berita gembira atau perkara-perkara yang menyeronokkan atau nikmat-nikmat yang baharu, itu maksud dia. Macam contoh, dia ni dapat naik pangkat. Benda tu bukan hari-hari orang naik pangkat, betul tak? Kalau kita jadi bos pun takkan hari-hari naik pangkat. Seronoklah macam tu kehidupan, hari-hari naik pangkat. Hari ni baru 54, esok jusa dah. Oi, hebat benar dia. Itu kabel biasanya, hadirin dan hadirat. Tapi kita kata biasanya benda yang jarang-jarang berlaku. Contoh 10 tahun sekali baru naik pangkat, 10 tahun sekali baru naik gaji, 10 macam contohnya begitu. Jadi bila berlaku, ketika itu dituntut sujud syukur. Sama juga bila dapat berita, okey, alhamdulillah saya dapat kita dapat kawan ni dapat cucu sebagai contoh. Dia ni direzekikan cahaya mata. Dia bila lahir. Jadi waktu itulah baru dia sujud syukur. Takkanlah hari-hari orang beranak. Maksud dia macam satu, takkan hari-hari nak sujud syukur sebab kelahiran bayi. Seronok benar dia kalau macam tu. Jadi kita kata ini tidak berlaku. Jadi kalau berlaku nikmat-nikmat yang kita peroleh nikmat tu, itu baru dituntut sujud syukur. Sebab yang kedua adalah kalau kita terselamat daripada mudarat. Itu sebab dia.
Sujud syukur sebab apa? Sebab terselamat daripada mudarat. Contoh, kita tadi accident tapi kita tak alhamdulillah kita masih bernyawa. Betul lah kereta kita teruk, na'udzubillah min zalik, kereta kita rosak ke apa ke, tu cerita lain lah, tapi kitanya selamat. Atau berlaku kebakaran dalam kawasan kediaman kita, na'udzubillah min zalik, tetapi rumah kita tak kena, ataupun kita kena tapi kita masih hidup. Jadi kita terselamat daripada mudarat, ataupun nyaris nak kemalangan. Yang ni boleh, hadirin dah hadirat. Yang ni boleh untuk kita sujud syukur. Dan ada beberapa lagi contoh-contoh yang lain sebab sujud syukur yang disebut oleh para ulama. Antaranya kalau kita melihat seseorang tu diuji dengan penyakit-penyakit tertentu. Kalau kita pergi hospital, contohnya, kita ni alhamdulillah sihat walafiat. Kita tengok orang ni kaki pun tak elok, kawan ni kepala tak elok, kawan ni tangan pun tak elok, kawan semua tak elok. Contohnya, tengok orang ni, akhirnya kita Allah syukurnya kita. Jadi kita pergi satu tempat surau tu, kita buatlah sujud syukur. Jangan sujud syukur depan dia pula, terasa hatilah dia. Kata nanti orang kata, kenapa tuan saya sujud syukur sebab saya tak jadi macam awak. Sedihlah dia. Sudah mati pula dia hadirin sebab dia sakit jantung bila kita jawab macam tu. Jadi sebab tu kita elakkanlah sujud syukur. Kalau kita nak sujud syukur disebabkan kita ni sihat dan dia sakit, elakkan dibuat depan-depan dia. Jauhkan buat depan dia. Itu adalah dua sebab utama yang menuntut kita sujud syukur bila kita mendapat nikmat, dan yang kedua apabila kita terselamat daripada mudarat. Dan ulama kita bahas tentang kaifiat sujud syukur ni. Adakah sujud syukur menuntut 3 perkara? Yang pertama, adakah sujud syukur ni dituntut kita menghadap kiblat? Yang kedua, adakah sujud syukur ni menuntut kita ada wuduk? Dan yang ketiga, adakah sujud syukur ni menuntut kita menutup apa? Menutup aurat, hadirin dah hadirat. Jadi, jawapan dalam mazhab Syafi'i, sujud syukur mengambil pakai sujud solat, mengambil pakai hukum sujud solat. Jadi kalau sujud solat wajib menghadap kiblat, sujud solat wajib menutup aurat, sujud solat wajib ada wuduk, maka sujud syukur pun sama, hadirin dan hadirat. Jadi itulah yang lebih tepat. Cuma saya masih ingat dahulu masa pejabat mufti Wilayah Persekutuan, dia keluarkan pandangan ini. Waktu tu oleh mufti yang sebelum ini, saya bersama mufti yang ke-7, hadirin dan hadirat. Sekarang ni mufti yang ke-8. Jadi saya bersama mufti yang ke-7 berpendapat, dia kata kalau berlaku situasi yang mungkin dia terlampau gembira dan mungkin sudah tak sempat nak pergi ambil wuduk, dan dia pun tidak tahu arah kiblat, dan dia sujud juga sebagai tanda menzahirkan syukur, mudah-mudahan dia dapat juga ganjaran pahala tu, hadirin dan hadirat, dan terzahir juga kesyukuran dia dengan ibadat sujud tersebut. Begitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang sebut dalam kitab-kitab seperti Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja'. Ini berdasarkan ingatan saya dan pembacaan saya lah, hadirin dan hadirat. Sekiranya saya tak silap, dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja' ada disebutkan, disyaratkan 3 tu tadi: tutup aurat, ada wuduk, dan menghadap kiblat. Jadi isu dia sujud di padang bola. Sebab apa? Sebab dia dapat nikmat lah tu. Dia menang tu dapat nikmat lah tu, tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang main bola ni, walaupun dia dapat 1 skor je, tapi 1-0, boleh jadi dia dapat duit 100,000. Contohnya macam tu. Dengan satu bola kecil tu je, dia dapat 100,000 sebab tim dia menang. Jadi itulah nikmatnya dapat duit. Jadi dia pun sujud syukur dengan keskoran dia tu. Istilah saya pun tak tahu betul ke tak betul, tapi dengan perbuatan dia yang skor tu lah, skor bola tu, dalam bahasa kita menjaringkan bola tu. Jadi dia dapat apa tu, dia buat sujud syukur. Tapi kebiasaannya saya tengok, alhamdulillah, player-player Melayu kita sekarang ni pun dah ada kesedaran tentang aurat. Jarang dah kita tengok yang player-player kita pun mendedah ke aurat beria-ria sangat. Bahkan kita tengok kadang-kadang ramai player kita semua dah tutup elok dah. Maknanya stokin tu dipanjangkan, atau seluar tu dipendekkan sikit bawah lutut. Jadi mereka pun bersujud sebagai tanda menzahirkan syukur. Kalau pada saya, oleh kerana sukan bola sepak ni adalah sukan yang sangat, orang kata, boleh kata sukan nombor 1 lah, hadirin dan hadirat, betul tak? Saya tak tahulah, tuan-tuan setuju ke kalau saya kata sukan bola sepak ni sukan nombor 1? Kalau tuan-tuan, saya memang tak tengok bola lah, satu kata tuan-tuan tanya, saya tak tahu. Cuma setahu saya itulah sukan nombor 1 dunia, yang mana orang kita sanggup buat macam-macam bola sepak. Dia makan bola, tidur pun bola, tengok bola, mimpi bola, kerja dia bola. Sampai dia pun minat makan fishball, hadirin dan hadirat. Sebab apa? Berbola ikan. Dia suka bola semuanya, hadirin dan hadirat. Semua benda nak bola lah ke cerita hidup dia. Tapi dalam realitinya kita katakan oleh kerana itu adalah minat,
maka semua mata tertumpu. Semua mata tertumpu. Orang Islam, orang bukan Islam, dia akan tengok pula. Contoh. Jadi, kalau ada orang Islam yang mana bila dia dapat kemenangan dan dia dapat jaringan, dia akan sujud syukur. Jadi ini adalah satu image positif sebenarnya pada agama. Orang akan kata, oh, bagus orang Islam ni. Bila dia menang, dia akan kembali ke tanah. Contohnya, dia akan sujud syukur. Jadi pada saya itu adalah unsur dakwah secara tidak langsung. Untuk memberi kepada orang, memberi orang kata kefahaman kepada non-Muslim. Pada saya baik. Tak ada masalah. Jadi sebab kalau kita nak memastikan ketika tengah main bola tu ada wuduk sepanjang masa, susahlah. Dia lari kejar-kejar sikit kentut, lari kejar sikit kentut. Dia pun makan banyak berangin, contohnya. Jadi susah juga kalau kita nak tu. Tapi sujud sajalah hadirin dan hadirat. Sujud saja. Dari sudut hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus. Soalan yang ketiga, soalan yang terakhir. Ketika sujud, apakah kaki sunat untuk dirapatkan? Kan sujud tu, adakah kaki kita sunat dirapatkan atau kita biarkan jarak sedikit? Jawapan dia hadirin dan hadirat, isu ni ada khilaf. Isu ni ada perbezaan pendapat. Pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i tidak dituntut untuk dirapatkan. Tidak dituntut untuk dirapatkan. Tetapi sebahagian riwayat hadis mengisyaratkan bahawasanya sunat untuk dirapatkan kedua-dua kaki itu apabila kita sujud. Pada saya, isu ni, kalau nak sebut dalam bahasa Arab, al-amru fihi wasi'. Isu ni ada keluasan. Isu ni ada keluasan. Maknanya kalau nak sujud kaki rapat pun boleh, kalau tak nak kaki rapat pun dibolehkan. Hadirin dan hadirat. Tidak ada masalah pun pada kedua-duanya. Jadi janganlah kita kata kawan ni lebih bagus, kawan ni tak bagus, kawan ni betul, kawan ni salah. Jangan kata macam tu. Jadi selesai perbahasan kita pada tengah hari ini. Hadirin dan hadirat, saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.